أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz Norma Baharu biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita sama-sama dihidupkan kembali pada hari ini bersamaan dengan hari Jumaat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu bagi sekalian hari. Dan marilah sama-sama saya menyeru kepada diri saya dan juga seluruh sidang penonton sekalian, kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi ini hari Jumaat bersamaan dengan 29 Mei 2020 dan kita telah pun memasuki 6 Syawal 1441 Hijrah dan selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan kita mampu istiqamah amalan kita yang mana kita lakukan dalam bulan Ramadan sehinggalah sampai kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah pada pagi ini saya Da'i Anas kembali menceriakan anda dan topik yang cukup penting untuk kita bicarakan sebenarnya pada pagi ini. Walaupun dalam keadaan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, pelbagai perkara yang telah pun kita lalui dan pada pagi ini topik yang perlu sama-sama kita berikan perhatian iaitu murung. Murung dengar pun satu perkara yang sangat penting sebenarnya dan walaupun telah berulang kali dibincangkan, topik ini bukanlah satu topik picisan ataupun topik yang boleh dipandang remeh kerana perkara ini sebenarnya membawa satu dimensi yang cukup berbahaya yang mana boleh membawa ataupun mengundang kepada perkara-perkara yang cukup berbahaya seperti bunuh diri dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Dan pada pagi ini kita seperti biasa saya tidak keseorangan, kita bawakan di studio pada pagi ini tetamu istimewa dan untuk mengetahui siapakah yang kita bawakan di studio pada pagi ini, sebelum itu biar misteri sikit, biar rasa sikit, kita nak ikuti terlebih dahulu statistik terkini COVID-19 yang melanda negara kita. Baik, menerusi paparan skrin yang kita bawakan di laman rasmi Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia, kes baharu terdapat pertambahan sebanyak 10 kes menjadikan keseluruhan jumlah kes aktif sebanyak 1,345 dan manakala kes sembuh baharu sebanyak 86 menjadikan keseluruhan jumlah kes sembuh 6,169 dan tiada sebarang kematian baru dicatatkan. Alhamdulillah, walaupun telah mencecah 115 kematian, kita bersyukur semalam tidak berlakunya pertambahan jumlah kes kematian dan kita mesti menang. Kita mesti menang dan kita perlu terus berjuang untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini insya-Allah. Dan seperti biasa kita bawakan di studio pada pagi ini untuk membicarakan topik murung iaitu yang membahagia panel undangan kita Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari Ustaz? Amin. Alhamdulillah. Syukur. Dan tetamu jemputan kita cukup istimewa pada pagi ini Tuan Zaid Muhammad, seorang perunding motivasi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. hijau menawan hari ini. Wah, itulah kita. Alhamdulillah. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik murung, satu kebimbangan yang melanda negara kita yang kita mengharapkan para penonton yang menonton kita pada hari ini dan untuk sebarang pertanyaan, soalan ataupun mengajukan kemusykilan boleh terus hubungi kami di talian 0377261603 dan menerusi aplikasi WhatsApp di 011123364480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan seperti biasa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9 dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan selama 30 minit. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz Amran dan juga Tuan Zaid, topik yang cukup menarik pada pagi ini.
Saya rasa di banyak program, di banyak medium dibicarakan topik murung ini Ustaz dan juga Tuan Zaid. Dan untuk permulaan topik pada pagi ini seperti biasa untuk lebih lanjut untuk kita mengetahui apakah kemurungan itu, mengapakah ianya berlaku dan apakah puncanya, banyak yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Dan untuk permulaan kita nak saksikan dahulu VT yang kita sediakan Ustaz dan juga Tuan Zaid. Saya rasa seperti nak gila. Saya tiba-tiba rasa takut. Saya kurang tenteram. Dan saya sesak nafas dan rasa tekanan di dada. Saya selalu dengar bisikan. Antara keluhan dan juga rintihan, luahan mereka yang pernah melalui fasa yang cukup getir iaitu kemurungan atau depresi, yang sebenarnya kita tak boleh pandang remeh Ustaz dan juga Tuan Zaid. Dan mungkin sebagai permulaan topik pada pagi ini Ustaz, ada sesuatu yang ingin diperkatakan ataupun untuk para penonton lebih jelas, apakah sebenarnya murung dari sudut pandang Islam itu sendiri Ustaz? Silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, Da'i Anas, Tuan Zaid, moga-moga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk menceritakan pengkhususan kemurungan dan depression itu sebenarnya bukan saya selayaknya lah. Nanti kita paskan kepada Tuan Zaid lah. Tapi nak bagi tahu bahawa asas hidup kita rujuk terus dalam Al-Quranul Karim, dalam Suratul Mulk, surah 67 ayat yang kedua. Ya, asas bila kita lihat dalam Quran, Allah Taala sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, alladzi khalaqal maut wal hayah. Allah menciptakan al-maut, mati dan hidup itu liyabluwakum. Maksudnya sebagai ujian, sebagai laluan kehidupan kita. Ahsanu amala, Allah nak tengok macam mana kita ambil, macam mana kita menerima pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. So asasnya lah dalam hidup, sebarang bila kita sebut stres yang tak dapat dikawal, mungkin jadi depresi lah kan ya. Stres, tekanan biasa, semua orang terima tekanan. Semua orang terima stres. Semua orang tak terkecuali. Tetapi bukan semua orang mendapat depression atau depresi serta kemurungan. So macam mana saya daripada awal di pembukaan ini saya suka sebut bahawa bagaimana bentuk kita menghadapi suasana kehidupan itu adalah menjadikan sama ada benda tu masalah biasa ke, stres ke, atau terus menjadi satu tekanan besar dalam hidup kita. Okay. Sebab itu kaitan-kaitan yang disebut oleh para ulama, manusia-manusia yang tertekan dalam kehidupan, dia terganggu dengan 3 gangguan. Ya, gangguan pertama adalah gangguan fikiran. Dia fikir di luar daripada kotak kemampuan kemanusiaan biasa. Dia fikir kerja Tuhan, dia fikir kerja orang lain, dia fikir itu. Sehingga dia tak dapat kawal diri dia. Maka berubah menjadi kemurungan. Atau satu lagi, perasaan. Tak dapat terima kenyataan. Okay? Teringin benda ni tapi tak dapat, orang lain dapat. Tiba-tiba dia datang satu perasaan begitu sehingga menjadikan dia jadi huru-hara. Bahasa kasarnya berantakan. Berantakan. Kan, ya? Akhirnya daripada perasaan dengan fikiran yang melampau, yang tidak dikawal, menzahirkan tindakan yang boleh menyebabkan kepada kecederaan diri, bunuh diri dan sebagainya. Asas dia. Sebab itu daripada awal saya katakan bahawa manusia bagaimana dia nak dapat nilai kebaikan itu adalah bagaimana dia berhadapan dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita sembang tadi awal, kita katakan bahawa dalam keluarga kita
Semua orang ada stres. Tekanan seorang suami macam mana nak didik isteri dia. Katakanlah dia seorang ustaz macam saya. Katakanlah ada ilmu sikit, ada kelebihan sikit, tapi tidak dapat mendidik isterinya seperti yang dia nak. Betul. Maka dia tidak boleh tertekan dengan perkara tersebut. Sebab Allah bukan nak melihat sebuah kejayaan, tapi Allah nak lihat sebuah usaha. Ke arah kebaikan. So, seorang ayah, seorang mak nakkan anak dia semua dapat 5A. Kalau boleh ke, walaupun mak ni 5D dulu. Bapak E semua. Kan, ya? Semua nak 5A. Tetapi anaknya ada kemungkinan tak dapat. Mungkin dapat 5C je. Tetapi di bahagian kerjayanya besok, dia sangat baik menangani kerjayanya. So simple. Apabila manusia berkehendak sesuatu yang bukan hak dia. Berfikir sesuatu yang bukan kemampuan dia. Menyimpan perasaan yang sepatutnya dia menyedari bahawa aku hanya seorang hamba. Itu satu benda yang sangat penting. Aku hanya seorang hamba. Kita bawa kereta elok dah ni. Semua cukup. Kamera kiri kanan ni jaga side lo, jaga itu. Tiba-tiba bom orang belakang. Orang langgar kita. Adakah itu salah kita? Tak. Kita tak payah stres. Itu terimalah kenyataan bahawa kita punya hidup adalah sebuah perjuangan. So Allah nak tengok ahsanu amala. Manusia bila dia ada masalah dia macam mana? Masalah dia apabila dia mengambil dengan cara positif, maka cantiklah kehidupan dia. Tapi kalau dia ambil negatif, maka berubah daripada stres menjadi depression. Allah. Satu mukadimah yang cukup baik daripada yang bagi Ustaz Hamran. Dan sebenarnya Ustaz dan juga Tuan Zaid, untuk makluman kita dan juga para penonton, kajian morbiditi kebangsaan menunjukkan bahawa pada tahun 2015, Ustaz dan juga Tuan Zaid, setiap 3 dalam 10 orang dewasa di negara kita terlibat ataupun berpotensi dan telah pun berada dalam kancah yang namanya masalah tekanan mental. Ini satu statistik yang sebenarnya cukup mengejutkan kita. 3/10. 3 daripada 10 orang dewasa, Ustaz. Bayangkan, itu dewasa, belum cerita remaja ataupun mereka yang di bawah umur. Dan mungkin sebagai permulaan bagi Tuan Zaid pula, tentang bagaimana kita melihat kepada masalah mental yang dulu kita takut masalah jantung. Kalau kita sebut jantung ni antara masalah ataupun penyakit yang famous lah di negara kita. Tapi masalah ataupun menuju ke masalah yang lebih baru, iaitu tekanan mental ini yang seluruh dunia melalui perkara tersebut. Jadi mungkin sebagai permulaan kepada Tuan Zaid, apakah sebenarnya yang disebutkan sebagai tekanan mental ini? Mungkin kongsikan sedikit antara puncanya ataupun perkara-perkara yang berbangkit yang menyebabkan berlakunya masalah seperti ini, Ustaz. Tuan Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Dai Anas, yang saya hormati Ustaz, yang berbahagia Ustaz. Dia bila saya dapat jemputan untuk topik ni, saya pun rasa tertekan. Kerana satu topik yang sangat penting lah. Tadi disebut statistik 3/10 setiap manusia di Malaysia lah secara amnya ada tekanan mental. Tapi saya rasa lebih kepada semua 10/10. Kalau kita tengok pandangan peribadi Tuan Zaid, pandangan peribadi saya disebabkan oleh cuma berbezanya darjah ke tahap-tahap dia. Betul. Mungkin ada yang serius ni, saya rasa 3/10 ni yang serius lah, yang mendapatkan rawatan. Tetapi ramai saja yang tidak mendapatkan rawatan dan mungkin tertekan keseorangan di rumah dan sebagainya. Jadi ini kalau kita tengok kemurungan Dai dan Ustaz, saya ingin memetik definisi yang official lah, yang rasmi daripada Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa kemurungan itu adalah kesedihan yang berpanjangan. Berpanjangan selama mana? Selama sekurang-kurangnya 12 hari. 12 hari. Dia adalah masalah kesihatan sebenarnya. Masalah kesihatan. Kita sentiasa nampak masalah kesihatan sebagai kesihatan fizikal. Tetapi tak ramai orang yang mengambil serius kesihatan mental. Sedangkan kesihatan mental itulah yang lebih penting sebenarnya. Kerana daripada kesihatan mental, dia boleh mempengaruhi kesihatan fizikal kita. Jika kita hanya menjaga fizikal, tak jaga mental, mungkin banyak kesan jangka panjang yang tak nampak yang akan berlaku. Contohnya perasaan
ingin merosakkan diri sendiri. Perasaan ada orang buat hashtag Da'i dan Ustaz, hashtag rasa nak mati. Allah, Masya Allah. Ini penyakit zaman moden. Rasa nak mati. Ini satu penyakit mental yang boleh mendorong. Jadi mengikut kajian Kementerian Kesihatan, semua orang ada potensi, termasuk saya, termasuk da'i, termasuk ustaz sekali. Itu langkah yang pertama supaya kita tidak menafikan bahawa semua orang mempunyai potensi untuk mendapat kemurungan. Apabila kita terima hakikat tu, kita akan lebih berhati-hati dalam menjaga kesihatan mental kita. Macam ustaz ada sebut tadi, suami, isteri, mak, ayah, anak-anak semua akan kena jika kita tidak tangani dengan baik. Dan beberapa faktor secara am lah yang membuatkan kemurungan, ada 3 faktor utama. Yang pertama ialah genetik, keturunan. Jika mungkin ada keturunan kita yang lampau mempunyai masalah mental, ada kemungkinan kerana masalah mental ni dia berkait dengan hormon ataupun dadah. Bukan dadah kita ambil dari luar. Dalam badan kita. Memang dah ada. Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan kita banyak hormon. Hormon inilah yang akan mempengaruhi behavior kita. Jadi kepada yang ada diwarisi daripada orang terdahulu, mungkin potensi untuk dia mendapat kemurungan lebih tinggi. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua ialah faktor luaran, iaitu di mana persekitaran kita, rumah kita, tempat kerja kita, masyarakat kita semua memberi tekanan kepada diri kita. Saya rasa semua orang ada tekanan. Kalau siapa-siapa cakap saya tak ada tekanan dalam hidup, saya memang nak berguru dengan orang tu. Memang bohong lah. Memang bohong lah. Itu langkah pertama, kita kena terima hakikat. Tekanan tu ada. Bila kita tahu tekanan tu ada, kita akan lebih berhati-hati sebenarnya. Betul. Itu saja. Dan faktor yang ketiga, ini faktor yang paling penting saya rasa, iaitu faktor diri kita sendiri. Betul. Cara kita alami tekanan, cara kita hadapi cabaran dunia, cara kita menangani masalah. Benda ni kita tak boleh elak. Masalah, tekanan, cabaran semua ada. Jadi digabungkan sekali ketiga-tiga ini, jika tidak ditangani dengan baik, berlaku mungkin saya buat dalam bentuk senang faham. Dalam zon-zon. Saya ni suka buat dalam bentuk zon sebenarnya. Lebih mudah faham. Tak kisahlah dalam bidang apa, kewangan pun boleh, keluarga pun boleh. Hari ini kita bercakap pasal murung, dia pun ada zon juga. Zon yang paling kita nak, paling kita cuba masuk ialah zon hijau. Dia macam traffic light tu. Ada hijau, merah, kuning. Lepas tu tambah satu lagi hitam. Zon hijau ni zon happy lah, gembira lah, tak ada masalah. Sebab tu saya pakai hijau ini. nak menunjukkan saya happy lah agaknya hari Jumaat. Lepas tu zon hijau ni, apa-apa berlaku dalam zon hijau kita bersedia. Mental kita steady. Datanglah cabaran, masalah, kita boleh hadapi. Okey. Dan dia apabila kita tak jaga zon hijau, dia akan beralih kepada zon kuning. Zon kuning ni zon sedih. Dia mudah melayan perasaan. Jika silap sikit, dia akan terus masuk zon merah. Allah. Zon merah ni dah sangat bahaya. Kronik. Belum kronik lagi, tapi bahaya. Merah ni maknanya kena jaga-jaga sangatlah. Jika tidak, dia akan masuk zon hitam. Zon merah ni di mana yang Ustaz ada sebut tadi, stres. Bila tak dapat apa kita nak, kita mula rasa nak marah. Marah kan? Dan murung berada dalam zon hitam. Di mana terlalu lama sangat berada dalam zon merah, tak buat apa-apa untuk kembali kepada zon kuning dan zon hijau, dia akan masuk zon hitam ni, seolah-olah masuk dalam terowong. Bila kita masuk dalam terowong, kita rasa gelap, betul tak? Betul. Tetapi orang yang positif, dia tahu terowong tu akan ada cahaya di hujungnya. Ada sinar di hujungnya. Tapi orang murung, dia kata habis. That's it. Itu yang ada timbul perasaan rasa nak mati. The end of the life. The end of life. Allah. That's it. Tak ada apa. Itulah yang kita cuba bantu sama-sama. Kita bantu supaya kita boleh keluar dari terowong tadi, hitam tadi, kembali kepada zon hijau. Alhamdulillah, satu penjelasan mukadimah yang cukup baik daripada Ustaz Amran dan juga Tuan Zaid Muhammad. Dan kita berbicara tentang murung, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita, bahkan selebriti yang terkemuka dunia pun pernah terlibat dalam kancah depresi ataupun kemurungan. Siapakah mereka? InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ini. Jadi saudara, biasakan kehidupan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام
ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Biar tahu jangan keliru, masih lagi kita membicarakan topik murung. Saya nak baca topik pun dalam keadaan yang sebenarnya sangat bimbang. Sebenarnya topik murung yang kita bicarakan pada pagi ini sebenarnya bukan satu perkara yang boleh dibawa main ataupun perkara remeh, kerana ianya merupakan satu penyakit yang telah pun melanda negara kita dan seluruh dunia. Dan kita masih lagi dalam perbincangan topik murung bersama yang berbahagia Ustaz Amran Yusof dan juga Tuan Zaid Muhammad. Dan sedikit telah pun kita bicarakan di awal program setelah tadi, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Ustaz serta Tuan Zaid. Antara selebriti ataupun figura terkemuka dunia yang pernah diuji dengan depresi ataupun tekanan ini, kalau kita lihat antaranya boleh saya sebut dengan izin Shah Rukh Khan pun pernah diuji dengan depresi. Kita melihat dari sisi kejayaan beliau, tapi kita tidak melihat bagaimana jatuh bangun beliau. Dan juga beberapa selebriti ataupun figura yang lain yang mungkin saya boleh sebutkan, Amitabh Bachchan. Mungkin para penonton kita lebih arif dan lebih kenal. Saya ni level-level bawah-bawah sikit lah. Otai-otai ni dah biasa dengan pelakon lama. Dan juga antara yang lain disebutkan kalau di tanah air kita, Yasin Sulaiman juga pernah melalui fasa tersebut. Dan para penonton dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama ingin ikuti soalan daripada sahabat kita menerusi VT yang kita sediakan ini. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, saya Ramadan. Saya ada satu soalan ingin tujukan pada Ustaz berkaitan dengan kemurungan dan kualiti iman. Ramai yang berpendapat kalau kita ada masalah kemurungan selalu dikaitkan dengan iman yang goyah ataupun amalan kita dengan Allah yang tak kuat. Patutkah dua benda tu dikaitkan bersama ataupun macam mana? Soalan yang cukup baik daripada sahabat kita Ramadan. Ramadan telah pun berlalu, tetapi Ramadan ni bertanya soalan kepada yang bagus Ustaz Amran tentang apakah kualiti iman itu memberi, kita kata, kesan kepada masalah yang berlaku ni, Ustaz, depresi ataupun tekanan. Sedikit Ustaz Amran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Asas kalaulah Ramadan bagi tahu bahawa iman dan amal itu kualitinya adakah berkait rapat dengan perkara tersebut, saya katakan asasnya sedemikian. Ya. Orang yang kuat dan teguh imannya sentiasa berpegang kepada firman Allah Taala, Allah akan bagi sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So bila Allah izinkan sesuatu tekanan atau stres berlaku atas orang tu, bermaksud orang tu adalah orang yang layak untuk menerima dan dia kuat untuk berhadapan. So soal iman dan amal adalah sangat-sangat utama dalam kita menangani hal ni. Saya walaupun saya bukanlah pakar kaunseling, tapi saya menjadi rujukan sahabat-sahabat bila ada masalah. Bila ada masalah kita jadi rujukan, dan ramai yang datang buat rujukan minta nasihat walaupun kadang-kadang kita tak berapa sihat. Sungguh. Yang datang minta nasihat tu guru kaunseling. Guru kaunseling di sekolah, lalu dia datang minta nasihat sebab dia pun pening kepala. Dia tak tahu ustaz pun pening. Kan ya? Sama-sama pening. Sama-sama pening. Hakikatnya saya selalu pesan kembali kepada asalnya, iaitu kembali kepada Allah Taala. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Insyirah, ya, Allah menyebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik apa-apa yusra ada usra. Dia mesti ada begitu. Datanglah kepayahan dalam hidup, tapi di hujungnya, macam kata tadi tu, dalam terowong di hujungnya ada cahaya. Ada cahaya. Kan kita sakit, tiba-tiba kita makan ubat rasa pahit, pergi kemoterapi rasa sakit, tapi kita tahu di hujungnya ada kesembuhan. Maka sebab tu nilai dia adalah nilai iman. Siapa orang beriman, iman adalah orang yang bersyukur dengan apa yang dia ada. Ya, sebab itu bila ditanya kepada Al-Imam Syafi'i, saya suka jawab kepada apa yang Ramadan bagi tahu ni, bahawa
Imam Syafi'i kata al-imanun qaulun bil lisan wa tasdiqul bil jinan wa amalun bil arkan. Iman itu dia apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam lisan kita, apa yang kita buat dengan tubuh badan. Ini rangkuman antara amal dengan iman. So kalaulah yang ni kita sentiasa dekat kepada Allah, bukan kita maksudnya terhindar terus, bukan. Bukan terhindar daripada stres dan tekanan atau depression. Tetapi bila berhadapan dengan stres, maka kita tahu bahawa kita hanya seorang hamba dan tempat kembali, tempat memohon kita itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. So simple. Kita akan kembali dan kita akan menyedari kita ada kekuatan yang Allah pinjam, tapi kekuatan kita itu sangat dhaif, sangat lemah. Ya, dan malah kita terdedah kepada kerugian, kelalaian dan sebagainya. Maka saya katakan kalau benarkah iman, benarkah amal? Yes, iman dan amal membawa manusia supaya dia tahu berhadapan dengan apa yang datang kepada dia. Wallahu a'lam. Kita berhadapan dengan satu perkara yang kita juga disebutkan perkara gaib, Ustaz. Benda tak nampak. Betul. Sebab sickness have face, but depression doesn't have. Lebih kurang gitulah. Cakap orang putih sikit bagi Ustaz. Kesakitan tu kita nampak macam, aduh sakit. Kita nampak dari sudut riak wajah. Tapi kalau depression ni susah kita nak kenal pasti. Dan untuk persoalan yang berikutnya datang daripada sahabat kita di Facebook, Tuan Zaid dan juga Ustaz Amran. Casey, sahabat kita yang bertanya, nama cukup ringkas. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga kru-kru TV9 dan TV3. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Bila PKP bermula, ramai yang susah hati. Bila tak dapat bertemu, bila tak dapat ke tempat kerja, makin lama makin boring duduk di rumah. Bosan bagi beliau. Bagi yang ada kemudahan di rumah, okeylah, dia kata. Bila boring, akan jadi murung. Semua dipandang menjadi tidak betul. Emosi tertekan. Satu luahan dan juga persoalan yang cukup ringkas, mungkin pandangan daripada Tuan Zaid sendiri. Apa yang disuarakan ini sebenarnya satu hakikat yang perlu kita terima. Tuan Zaid, sedikit. Ya, betul. Okay, terima kasih Ustaz, Da'i dan Ustaz. Okey. Kita semua berada dalam situasi ini sebenarnya. Saya tengok macam inilah. Ini yang saya rujuk kepada faktor-faktor menyebabkan kemurungan, iaitu faktor luaran. Kita berada dalam PKP dan kita ditekan dengan kebosanan, keboringan. Mungkin ada yang kehilangan kerja. Mungkin ada anak-anak yang bermasalah kat rumah. Kalau sebelum ni mungkin tak duduk sama lama. Pengasuh jaga. Pengasuh jaga, sekarang dah kena jaga sendiri. Rumah pula tak berapa besar. Jadi ni kan. Jadi semua ni datang sekaligus. Dan saya tak nafikanlah sesiapa pun, sekuat mana pun kalau kita tak bersedia, mungkin akan menghadapi tekanan dan boleh membawa kepada kemurungan. Tapi saya cuma nak tarik perhatian Casey tadi dan juga kepada para penonton lah. Sebenarnya hidup kita ni mempunyai pilihan. Sama ada kita nak pilih untuk rasa macam tu atau kita nak ambil ni peluang. PKP, saya selalu bermain-main dengan huruf PKP tu untuk menunjukkan ini boleh jadi positif. Jadi PKP kalau kita ambil secara positif, kita boleh jadikan apa dia? Peluang keluarga positif. PKP. Sekarang dah ada B, bersyarat. Jadi kita tambah peluang keluarga positif bersama-sama. Bila kita rasa macam tu pun kita rasa okey. Tetapi orang yang rasa macam tadi, dia PKP juga tapi dia jadi negatif. Perang sampai keluarga pecah. PKP. Perang sampai keluarga pecah. B apa? Berkecai. Cantik. Itulah peluang. Bergantung pada pilihan masing-masing lah, terpulang. Tetapi dia bermula dengan mindset kita. Betul. Kalau kita pilih, okey, aku nak pilih peluang keluarga positif. Tiba-tiba kita dapat banyak idea. Macam kita tengok dalam social media kan, orang masak, orang kemas rumah, macam-macam dia buat. Disebabkan tiba-tiba banyak masa bersama. Jadi inilah sebenarnya pilihan di tangan kita. Tapi yalah, cakap senang, kalau kita tak ada ilmu, kita pun tak tahu nak pilih mana satu kan. Jadi sebab tu kita kena belajar, kita kena bacalah. Kalau tengoklah program macam Tanyalah Ustaz ni untuk mendapatkan idea-idea, tips-tips bagaimana untuk jadikan benda tu positif. Dalam bahasa Inggeris pun boleh, Da'i. MCO ni kalau negatif kita panggil Managing Chaotic Organization. Rumah kita kan organisasi kan. Chaos. Tetapi kalau kita positifkan benda tu, MCO, Many Caring Opportunities. Allah Akbar. Cantik sangat kan? Positif sangat. Positif sangat. Jadi
sebenarnya bila kita dah pilih yang tu, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala macam ustaz sebut tadi, dia akan bagi jalan, dia akan bagi cahaya. Bila kita pilih peluang keluarga positif atau many caring opportunities, tiba-tiba terbuka jalan. Macam-macam boleh buat dan insya-Allah masa tu kita akan rasa cepat sangat PKP kalau boleh sambung lagi kan. Sebab banyak lagi benda kita tak tercapai kan. Tapi bila orang yang pilih negatif, dia kata lama sangat PKP, dah tak tahan dah nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi pilihan di tangan kita sebenarnya dan insya-Allah kita cubalah pilih yang terbaik. Wallahu. Kita sebenarnya sentiasa berhadapan dengan tekanan seperti yang Ustaz Amran sebut tadi. Sentiasa setiap hari, setiap masa kita akan berhadapan dengan detik-detik mungkin sukar dalam hidup kita, tapi itulah sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz dan juga Tuan Zaid. Berikutnya kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Aidilfitri. Saya ingin bertanya, ada anak yang menganggap leteran ibu membuat mereka stres dan tension. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih. Soalan yang cukup mudah dan terutamanya bila mana Tuan Zaid sebut tadi kita sebelum ni anak kita ni pengasuh jaga. Nah, sekarang ni kita jaga, kita tahu dia punya luar dalam dia macam mana. Ustaz mungkin sedikit untuk menjawab soalan Ram Desaru. Okey, baik. Saya suka kaitkan dengan diri saya lah. Allah. Kita ada sekolah tahfiz. Apabila sekolah tahfiz ni kita jaga anak-anak orang. Tapi bila anak-anak ni dah start daripada first day PKP tu, dia duduk dengan mak dengan ayah dia. Mak dia dengan ayah dia secara personal WhatsApp dekat saya, Ustaz bila nak ambil balik? Tanya bila nak ambil balik? Okey, dia gini. Saya sebut bahawa seorang ayah dan seorang ibu sebenarnya kalau kita melihat kepada bagaimana leteran dia itu tidaklah sebesar dengan jasa budinya. Kan jasa budinya terlalu besar berbanding dengan leteran. Dan leteran seorang ibu atau seorang ayah terhadap anaknya adalah leteran kasih sayang. Betul. Kalau dia meluat, kalau dia benci, dia biar aja. Kan selagi dia bagi teguran, selagi dia pandang tu, maka itu kasih sayang. Betul. So saya selalu kata bahawa wahai anak-anak di luar sana, jangan anggap leteran sebuah satu tekanan. Jangan-jangan anggaplah sebuah nasihat untuk kita. Cuma pada ibu juga nak kena pesan. Ibu dan ayah hari tu sekolah jaga. Kan hari ni awak jaga. Inilah hakikat perangai anak awak yang nampak baik benar tu. Tu kan. Rupa-rupa ya Allah gitu kan. Baik, ibu dan ayah harus hadapi anak-anak mengikut anak-anak. Maksudnya apa? Mengikut kemampuan anak-anak. Ada anak-anak yang berduit sikit, dia kata, ayah, mak, nah, terima duit. Ada anak-anak tak ada duit, tapi tangan ni cepat menyapu sampah, basuh baju, ngemas rumah dan sebagainya. Ada anak-anak duit tak ada, kerja pun tak ada, tapi rajin ziarah. Bawa musangking lah, itu gini kan. Belanja mak bapak dan sebagainya. Tak, sungguh. Ada begitu, ada begitu. Ada anak-anak yang bawa apa pun tak, tapi dia kekal berada bersama mak bapaknya. Paling tidak dia tolong start kereta, hantar pergi klinik, hantar pergi sana, itu. So hadapilah, terima semua ni dengan positif macam Tuan Zaid kata tadi tu. Apa sahaja yang kita nampak, saya semalam ada orang tanya saya, ini berkaitan dengan benda ni tak? Belum start pun dah orang tanya dah. Ustaz, pasal ni saya ni sebenarnya tak tahulah. Saya ni ada masalah ni, banyak sangatlah masalah bertimpa-timpa. Saya kata tak, untung awak ada masalah. Sebab kalau awak tak ada masalah, itu masalah lah tu. Kan simple kan? Awak kalau awak tak ada masalah, itu masalah. Nah, jadi selagi kita ada masalah, maka sebenarnya itulah tarbiyah dan untuk mengajar kita menjadi semakin kuat. Bangun pagi dah masalah dah. Sekarang jam. Kan masuk bilik air, sabun habis pula. Kan ya, dia itu. Nak pergi kerja sekarang dengan jam atas jalan raya ni, Allahu Rabbi, lepas tu roadblock pula banyak sekarang PKP ni. Kemudian sampai tu parking pula tak ada. Dia stres. Tapi kalau kita melihat kepada ini adalah sebuah perjalanan kehidupan kita. Kan kita selalu kata zindagi Eksafar Hesohana. Hidup kita ni macam perantau. Hidup kita berjalan je, pergi je, lalu je. Cuma laluan itu haruslah pertama kaitkan dengan iman dan amal. Ya, lihat suasana dan pandang seluruhnya sebagai jalan menguntungkan kita. Macam kata Tuan Zaid tadi kan, sama kita nak pilih yang mana satu. Nak pilih bergaduh ke atau nak pilih benda belajar. Dia simple, sangat-sangat simple. Cuma
Cuma je, ada cuma kat tu. Cakap memang senang. Ya, betul. Cakap memang senang. Saya sendiri pun sama. Tapi kita belajar dan mohon kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah akan bagi jalan pada kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya kita raikan lagi Ustaz. Sebenarnya soalan cukup banyak Ustaz. Kita nak raikan sekadar termampu kita Ustaz. Jadi kita make sure Ustaz kita raikan yang berikutnya. Masrifah Nur Jamain di Facebook. Sahabat kita bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ataupun adakah perbezaan di antara orang yang murung dan orang yang menghadapi tekanan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dengar pun macam lebih kurang tapi mungkin ada beza sedikit Tuan Zaid. Okey, boleh. Cantik soalan ni sebab nampak Puan Masrifah ni nak tahulah perbezaan. Okey, saya senang je saya rasa. Orang yang menghadapi tekanan semua orang kena. Semua orang kena. Macam Ustaz ada sebut tadi tak boleh lari masalah sana masalah sini. Tetapi yang murung tu tak semua kena. Maksudnya macam zon tadilah. Tekanan ni mungkin berada dalam zon merah dan kuning. Zon hijau pun ada tekanan. Pun ada. Tetapi cara kita menangani tekanan tersebut yang membuatkan. Jadi murung tak semua orang ada. Sebab orang yang murung mereka mungkin bukan nak kata tak pandai hadapi tekanan. Macam kita tak nak salahkan orang murung sebenarnya. Kita tak nak, cuma kita nak bagi kesedaran. Murung ni mungkin kita belum tahu cara nak hadapi tekanan tersebut. Itulah perbezaannya. Dan orang menghadapi tekanan dia boleh keluar dari tekanan. Sebenarnya tekanan ni bagus. Kalau kita tengok diamond, belian, batu permata yang paling mahal. Dia menjadi permata kerana tekanan. Dia adalah lava ke saya tak tahulah, satu unsur biasa, tetapi kerana tekanan bumi yang melampau-lampau, terkuat tekanan dia, maka dia keluar menjadi shining like a diamond. Menghasilkan cahaya bersinar-sinar. Ini bergantung kepada dia tak murung. Orang dapat diamond saya rasa tak murung. Tak murung. Happy masuk zon hijau terus. Betul. Jadi para suami gembirakanlah isteri-isteri dengan diamond. Okay. Bagi happy. Jadi itulah perbezaannya. Tapi orang yang selalu ditekan dan dia tak mampu lawani tekanan dia, maka tekanan itu telah menjajah hidup dia. Kita bayangkan macam inilah. Kita ni hidup kita ni satu perjuangan untuk mencapai destinasi kita. Dan sebagai orang Islam, destinasi agung kita ialah syurga. Betul. Jadi kita semua nak masuk ke syurga. Dan tak akan senang-senang kita masuk ke syurga. Nak kata susah pun tak juga. Tetapi pasti ada tekanan-tekanan yang akan mendatang. Dan ini adalah perjuangan kita sebenarnya. Kalau kita anggap tekanan ni satu perjuangan, kita akan jadi semangat. Macam kita melawan musuh-musuh lah kan. Kalau tak ada musuh, kita jadi lemah. Kita macam askar. Askar tak ada musuh, lemah kan. Tak ada tekanan. Apabila ada tekanan, dia sentiasa bersedia. Dan tekanan inilah yang akan membentuk kita untuk mencapai apa saja objektif yang bayangkan perjuangan dengan jiwa kita. Jiwa kita selalu berjuang setiap hari, setiap saat berjuang untuk melawan perasaan ni, jiwa dan perasaan. Saya ada pernah sebut, saya kata jangan layan perasaan, layan boleh 20% je, layan perasaan, tetapi kita kena lawan perasaan. Kita kena berubah dari layan kepada lawan. Dan insya-Allah kita boleh ubah tadi tekanan tak jadi murung, insya-Allah. Allahu Akbar. Satu penjelasan yang cukup menarik daripada Tuan Zaid Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya di Facebook. Banyak lagi yang akan kita raikan Ustaz berkenaan dengan topik kita murung. Ustaz dan juga Tuan Zaid, kita berehat seketika terlebih dahulu. Saudara, biasakan kehidupan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Masih lagi dalam perbicaraan topik murung bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Amran Yusof dan Tuan Zaid Muhammad. Satu perkongsian dan juga perkara yang sangat penting sebenarnya untuk kita sama-sama hayati dan kita ambil cakna. Dan bagi anda yang ingin menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian sebagaimana yang tertera di kaca TV anda, iaitu 03
Baik. Iaitu 0377261603 dan menerusi WhatsApp di nombor 011-1233-6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita siaran tambahan selama 30 minit sehingga jam 8.30 pagi insya-Allah. Dan bagi anda yang menonton kami pada pagi ini dari awal sehingga ke sekarang masanya 7.14 minit pagi, kita telah pun banyak menelusuri tentang apakah yang sebenarnya berlaku kepada mereka yang depresi ataupun kemurungan dan punca-puncanya. Dan kita nak raikan lagi soalan yang bagi Ustaz dan juga Tuan Zaid Muhammad, soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Tetamu jemputan, da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wajarkah seandainya seorang isteri yang dilanda kemurungan berkongsi dengan sahabat baiknya yang boleh dipercayai? Adakah ianya seolah-olah membuka aib suami sedangkan suami seakan-akan tidak mengambil peduli atau prihatin dengan apa yang ditanggungnya? Mohon panduan agar apakah jalan yang terbaik. Terima kasih. Kak Yap, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Hari ini kita berhadapan dengan norma baru Ustaz, iaitu sosial media ataupun media sosial. Dan juga mungkin kita buat luahan begitu begini, apakah ianya dikira sebagai membuka aib ataupun pekung suami sedikit Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hukum sangat jelas. Membuka keaiban sama ada suami atau isteri atau sesiapa sahaja yang bergelar seorang manusia haram secara jelas. Dalam hadis menyebut bahawa orang yang buka keaiban manusia, Allah akan dedah keaiban dia di akhirat. So tambah-tambah lagi keaiban itu pasangan hidup dia. Maka dia tidak boleh membuka, hukumnya haram dan berdosa besar. So macam mana dia nak tangani seandainya dia murung tadi? Saya kata kalaulah dia boleh berkongsi, itu bermaksud dia bukan murung. Dia masih dalam tekanan. Dia masih dalam tekanan. So bolehkah dia berkongsi atau minta nasihat kepada sahabatnya? Yang ini perlu jaga. Disebabkan hari ini apabila manusia sudah membelakangkan jabatan agama, kan jabatan agama ada unit kaunseling dan sebagainya. Bila membelakangkan yang ni, dia orang pergi cari orang lain sendiri, minta nasihat pada orang lain, dan akhirnya keaiban itu terdedah kepada orang lain juga. Dan lebih buruk adalah mendedahkan aib suami dengan status dalam Facebook. Allahu Akbar. Nampak macam mana dapat laki redha je dia. Redha je dia. Itu Allah. Ayat dia status. Betul. Sangat bahaya. Okey. So saya katakan wahai isteri maupun suami, haram mendedahkan keaiban pasangan masing-masing, tetapi boleh meminta nasihat jika pertama kita dapat yakin bahawa tidak sampai berita tu pada orang lain. Betul. Dan nasihat yang terbaik adalah minta kepada orang yang paling hampir dengan kita, mak dengan ayah kita yang faham kita. Jabatan agama yang memang kerja dia untuk menguruskan benda tu. Jangan pandai-pandai pergi jumpa kawan yang sesekali ajak makan durian tadi tu. Sesekali ni jangan. Dia nanti macam-macam hal dia akan sampaikan berita-berita yang tak baik. So saya pesan kepada isteri juga, tolong bila berhadapan dengan masalah maupun suami juga, tolong jangan cari salah pasangan hidup, tapi lihatlah kebaikan yang dia lakukan. Kalau kita cari salah je, maka sampai mati kita akan jumpa dia salah. Sedangkan isteri tu tak kerja, kahwin dengan suami dia tu 48 tahun, makan, pakai, dapat sofa, pressure cooker, makanlah segala macam. Mana datang rezeki itu? Bukankah daripada suami itu? Itu kebaikan. So lihat kebaikan dan jangan lihat keburukan. So itu penting. Suami tak peduli. Memang kita berhadapan tu yang nama dia stres. Ada suami dapat isteri kalau boleh nak pandai masak, tiba-tiba ajak makan kedai aja. Nasib baik PKP tak jadi. Kan kena masak. Ya, ada isteri nak suami hidung mancung, tak dapat. Ada mak bapak nak, tak dapat. Kenapa?
Disebabkan itulah nilai kasih sayang Allah, dia nak menguji dengan Nabi kata ajabal li amril mukmin, ajaibnya orang beriman. Tak ada pada orang lain. Ajabal li amril mukmin, bila datang kebaikan dia syakara, syukur. Bila datang musibah dan ujian dia sabara, dia sabar. Inilah keindahannya orang mukmin. So pandanglah pasangan hidup kita dengan nilai positif yang sangat baik sebab perjuangan dia besar. Betul. Perjuangan besar. Saya suka makan. Contoh, isteri saya tak pandai masak. Tapi dia mengemas rumah pandai. Dalam keadaan dia tak pandai masak, berat saya pun 80. Itu dalam keadaan tak pandai masak. Cuba bayangkan kalau dia pandai masak, mau 120. Dan maka bagaimana kita melihat benda tu, insya-Allah. Contoh, sama ada musibah atau ujian. Kan? Musibah dengan ujian, mana tu kita nak tengok. Terpulang pada kita lah. Kita boleh melihat dia sebagai ujian. Bila dan kita, kalau kita tak ambil pengajaran, dia akan jadi musibah dalam kehidupan kita. Macam Tuan Zaid kata tadi, kita kat PKP kat rumah kan. Adakah sepatutnya menghadirkan kemurungan? Tak. Saya tak pernah dapat 5 waktu dengan anak isteri. PKP bukan 5 waktu, berpuluh waktu dapat. Solat Aidilfitri pun. Boleh baca khutbah dan macam-macam dia pakainya tongkat. Juga jangan buat pelik-pelik dah. Buatlah elok-elok. Tak pernah boleh duduk sembang dengan anak 24 jam. Sembang, makan, apa je. Maka itulah positif. Tapi kalau kita fikir negatif, lah, tak boleh keluar. Kan selalu disebut dalam kalimah besar oleh alim ulama kata apa? Baiti jannati. Hari tu tak sempat kan? Sekarang sempat. Buat je. Gunalah kesempatan tu. Memanfaatkan keadaan, jangan memudaratkan keadaan. Wallahu akbar. Jangan kita mudaratkan keadaan, kita raikan dalam keadaan lapang dada dan positif. Penjelasan yang cukup baik daripada Ustaz Amran Yusof. Dan berikutnya soalan datang daripada sahabat kita menerusi paparan VT yang kita sediakan ini. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum. Soalan ditujukan kepada panel jemputan. Soalan saya, individu yang mengalami OCD adakah berisiko mengalami kemurungan dan seterusnya membawa kepada gangguan mental? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanya berkenaan anxiety dan juga OCD, Tuan Zaid. Ya, betul. Walaupun istilah-istilah yang digunakan ni mungkin dari sudut psikologi dan juga sekretari mungkin dah arif, tapi mungkin bagi para penonton yang menonton Tayana Ustaz Norma Baru pada pagi ini, satu perkara yang baru dengan istilah-istilah ini mungkin Tuan Zaid, OCD. Sedikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya sebut dulu perkataan OCD itu kepada yang tak familiar, tak berkenal dengan OCD ni, satu terma di mana seseorang itu mempunyai satu kecenderungan. OCD itu stands for Obsessive Compulsive Disorder. Kalau dalam bahasa Melayu, disorder ni maknanya penyakit. Dia obsesif ni, dia obses. Dia nak kesempurnaan. Dan kalau kita tengok perkataan tu pun kita dah boleh agak dah. Bila nak kesempurnaan ni agak-agak boleh dapat tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya rasa susah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua ni hamba-hamba yang lemah, memang tak sempurna. Macam Ustaz sebut tadi, pasangan kita pun tak sempurna. Kita lagi tak sempurna. Tetapi orang yang diuji, ini saya anggap ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah yang mencipta OCD. Dan diberi kepada pengidap OCD ni, maka jika mereka tak pandai dan tidak mendapat sokongan, ya boleh membawa kepada kemurungan. Dan bukan kepada kemurungan kepada pengidap saja, kepada orang-orang sekitar pun murung juga. Disebabkan oleh dia nak sempurna. Contoh kalau dekat rumah meja susun nak makan ni, saya ingat sikit. Dia dah mula bising dah. Adakah dia macam perfectionist sedikit? Betul. Dia lebih kurang perfectionist. Tetapi perfectionist ni dia lebih kepada behavior. Perfectionist ni dia macam tabiat. Tetapi OCD ni dia memang ada dalam, dia macam mental lah sikit. Dia ada Tuhan bagi chemical dia tak balance macam mana saya pun tak pastilah. Kena tanya doktor pakar lah. Tak ada masalah kat mana sikit kan. Tetapi boleh dirawat. Boleh dirawat. Ada rawatan, ada terapi yang boleh membuatkan dia kurangkan sikit tekanan OCD. Dan saya risau OCD ni, kita semua ada. Kita ada, tetapi kita boleh kawal. Kita tak adalah sampai saya ingat sikit pun kita nak stres kan. Tapi orang OCD, pintu almari tak tutup.
dia boleh murung. Allah Akbar. Sampai level macam tu. Boleh buat gaduh. Boleh buat gaduh. Allah Dan orang yang tak faham, keluarga yang tak faham, mulalah menuduh orang ni macam-macam. Jadi saya nak ambil peluang ni untuk menyebut bahawa OCD ni memerlukan semua pihak memainkan peranan. Betul. Maknanya orang yang mempunyai OCD itu sendiri kena berusaha untuk menyembuhkan, sebab kita kena yakin. Betul. Macam Ustaz sebut tadi, setiap penyakit ada ubat dia. Allah Subhanahu Wa Taala, even COVID-19 ni pun insya-Allah ada ubat, dah ada vaksinnya, cuma belum sampai lagi. Tetapi sama juga OCD dah ada ubat. Kita carilah jalan. Dan kepada ahli keluarga atau kawan-kawan, kita kena jadi penyokong kepada orang OCD ni. Kita pertama sekali jangan mudah ambil hatilah. Kalau dia nampak macam terlalu stres, ini tak betul, itu tak betul, kita relax, kita cuba tenangkan dia. Dan yang kedua, kita cuba bantu dia agar dia pun dapat adapt, dapat sesuaikan diri dengan suasana yang tidak sempurna ini. Jadi kita cuba ajar dia dan cuba ajar diri kita sendiri, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita ialah, ini cantik, tugas kita ialah mencari keindahan di sebalik ketidaksempurnaan tersebut. Jadi orang yang positif, dia mampu mencari kecantikan di sebalik ketidaksempurnaan tadi. Allahu Akbar. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Tuan Zaid dan juga Bahagia Ustaz tadi tentang kemurungan, saya suka untuk membacakan sedikit statistik Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau boleh saya ulang sebut bagaimana yang disebutkan oleh Tuan Zaid. Pada tahun 2017, kajian Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa sebanyak 18,336 daripada 273,203 individu yang disaring menghadapi kemurungan. Ini merupakan satu statistik yang agak mengejutkan. 2017 dan kita sekarang berada pada tahun 2020. Bagaimana statistiknya? Apakah berlaku peningkatan? Wallahu alam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar dan diberikan kesembuhan kepada mereka yang mengalami masalah depresi dan juga kemurungan ini. Dan berikutnya soalan dan menerusi sahabat kita di WhatsApp Ustaz dan juga Tuan Zaid. Untuk Ustaz Amran Yusof, soalan di WhatsApp. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak dinafikan kes kemurungan ini begitu banyak berlaku dalam kalangan remaja. Contohnya, banyak kes remaja menggantung diri disebabkan faktor tekanan dan cinta. Mengapakah remaja mudah terdorong dengan hawa nafsu berbanding berfikir dan membuat keputusan secara waras? Mohon pencerahan. Jazakallah khair Ustaz. Saya teringat ada satu kes pada tahun 2018, ingat saya April, seorang pelajar calon PT3 menggantung diri kerana masalah tekanan yang berlaku. Ini merupakan perkara yang kita pun macam tak percaya Ustaz, tapi benda dah berlaku. Sedikit Ustaz Amran Yusof, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tak dapat nafikan, kita ada sekolah tahfiz, kami ada kawan-kawan yang buka pusat pemulihan akhlak. Asrama tu nama asrama bahagia, tapi dia orang tak bahagia. Nama asrama je tu bahagia. Kan ya, itu tak bahagia. So tidak dapat dinafikan, dan kebanyakan daripada masalah tekanan yang menyebabkan kepada kerosakan akhlak adalah perempuan. Perempuan, ya. Jadi bila kita lihat dari sudut ni, kenapa sedemikian, kenapa berlaku sedemikian, saya selalu juga pergi ceramah di sekolah. Selalu sembang dengan guru-guru kaunseling. Jadi kita dapat lihat, pertama sekali adalah kesan daripada keluarga yang memang tak bahagia. Puncanya, keluarga yang pertama, keluarga jauh daripada Allah. Kemudian keluarga yang tak ambil berat pasal anak-anak, yang dia bela anak dia tu macam bagi makan dan pakai selesai. Yang lain semua diserah kepada guru-guru yang dia bayar. So ini sangat-sangat bahaya. So sebab tu saya kata bahawa kita punya golden triangle kita tu adalah rumah kita sendiri tau. Rumah dia tu, dalam rumah kita tu adalah benda yang sangat-sangat penting. Semuanya bermula di rumah. Kalau kita nak bina seorang watak hero dalam rumah, kalau nak bina watak samsing dalam rumah. Jangan salah orang lain. Semua dia akan corak itu. Kalau awak corakkan begitulah. Apabila kita melihat kepada anak-anak yang di sekolah bercakap kasar, rupanya bila kita selidik, mak bapak dia pun cakap kasar. So dia dah terbiasa. Dah terbiasa. Alah bisa tegal biasalah. So macam tu juga. Jadi kita katakan bahawa dalam bab cinta tak boleh nak buat apa, sebab saya pun
Yar divana mumene sonata magal. Memang betul, tak boleh nak buat apa. Itu dunia. Tetapi kalaulah kita meletakkan cinta Allah, cinta Rasul, cinta mak dengan ayah dahulu daripada itu, okeylah. Kan? Seorang anak yang jatuh cinta lah, kita pun pernah jatuh cinta kat, kita 3 dulu jatuh cinta kan. Pernah. Tapi tak lupa kat mak bapak. So proses kita adalah banyak benda-benda yang berlaku ni adalah puncanya daripada rumah. Ya, mak bapak kurang dengan Allah Ta'ala, mak bapak tak upah ambil peduli pasal anak-anak. Tetapi sebahagian kecil daripada mereka elok, tapi Allah uji dengan anak yang sedemikian. Maka pernah seorang kakak jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya dah macam-macam buat, baca Yasin tiap-tiap hari kata. Masak ni semua benda yang elok-elok. Tapi anak ni bila dah masuk universiti, balik-balik tiba-tiba berubah. Berubah ni jadi tak tahulah, rosak punya rasa. Saya kata tak, itulah ujian untuk kita. Betul. Allah tidak akan membiarkan kita dalam keadaan tenang. Oh, semua dah elok, tak payah doa lah. Dalam keadaan kita tenang, suami tu imam. Kan? Isteri pula ahli marhaban. Kan? Anak-anak baca kitab, seorang pergi Mesir, seorang apa. So dia tak payah minta doa lah, semua dah elok. So dalam keadaan dia lalai daripada mengingati Allah, ketika itu Allah tarik sikit nikmatnya. Kenapa Allah tarik sikit nikmat? Kerana Allah menyediakan nikmat yang lebih besar daripada itu. Maka sebab itu bila kita melihat kepada benda yang macam ni, saya katakan orang muda kalau nak berjaya, baliklah kepada mak ayah. Balik pada mak ayah, semuanya akan jadi elok. Orang muda nak menikah, ambil restu mak ayah. Ya, orang muda nak berkawan dengan siapa pun, dengan mak dengan ayah. Insya-Allah rahmat akan turun kepada dia dan dia akan dipelihara daripada perkara yang tak elok. Allahu Akbar. Saya tengok dulu bila mana Ustaz sebut tentang orang muda sedikit dan juga Tuan Zaid, kita sama-sama menonton perlawanan bola sepak. Ada sahabat kita dalam kalangan yang jenis cepat koyak lah bahasa orang muda sekarang. Kalau tim dia menang, bukan main dia sorak kawan-kawan dia. Jadi bila tim dia kalah, dia stres. Jadi seminggu tak jumpa kawan. Jadi kena tanya kenapa? Aku murung kat rumah. Allahu Akbar. Jadi beringatlah kalau kita terlibat ataupun berpotensi dengan kemurungan ni bukan satu perkara yang boleh dibawa main Ustaz dan juga Tuan Zaid. Banyak lagi akan kita kongsikan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan kehidupan norma baharu, dakwah biar tak Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, norma baharu biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi pada pembicaraan topik murung. Jadi saya mengharapkan kepada para penonton untuk terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan, termasuklah 30 minit siaran tambahan di TV9 insya-Allah. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi bersama kita yang berbahagia Ustaz Amran Yusof selaku panel kita dan juga tetamu istimewa jemputan Tuan Zaid Muhammad di studio pada pagi ini. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 03 7726 1603 ataupun menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011 1233 6480 atau terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang berbahagia Ustaz dan juga Tuan Zaid Muhammad, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya. Rahimah Saud, Assalamualaikum Ustaz Amran, Da'i Anas dan Tuan Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang kenalan rapat saya juga merupakan seorang guru kaunseling berijazah, telah mengalami penyakit murung sehingga tidak kenal diri sendiri sejak tahun 2008. Malam kejadian pertama, dia menelefon saya mengatakan bahawa dia sudah ingin ataupun nak mati Ustaz. Saya ziarah dia. Dia mula cakap merapu, sekarang sudah diberhentikan kerja kerana tidak waras dan hidup tidak keruan. Suami entah ke mana, keluarga pula tidak mahu beliau dihantar ke hospital untuk menjalani rawatan. Adakah sebarang cadangan daripada panel sekurang-kurangnya supaya beliau dapat kembali sedar siapakah dirinya? Wallahu alam. Jazakallah khair tuan-tuan. Satu persoalan Ustaz dan juga Tuan Zaid yang walaupun nampak seperti macam remeh, tetapi sebenarnya satu perkara yang boleh membawa kepada kancah ataupun masalah yang lebih besar. Tuan Zaid. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, saya baca ni pun inilah yang kita duk sebut selama sejam tadi semua ada dalam soalan ni. Pertama sekali,
dia boleh berlaku dekat sesiapa sahaja. Kita tengok seorang guru kaunseling berijazah. Maknanya seorang guru kaunseling ni dia dah tahulah. Kadang orang pergi jumpa dia nak minta nasihat. Tengok dia pun tak sihat macam Ustaz sebut tadi. Alamak, macam mana kan? Jadi boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Yang kedua saya nampak dalam situasi ni ialah dia cuba minta tolong. Dia cuba minta tolong tetapi malangnya mungkin orang yang diminta tolong tu tak tahu nak tolong. Problem. Betul tak? Dan nasib baiklah Puan Rahimah sanggup pergi menziarah dia, sangat bagus. Tahniah saya ucapkan. Tetapi tidak mencukupilah kerana ini sudah masuk kes yang kita masuk zon hitam dah ni. Kes berat. Kes berat dah ni. Dah sampai rasa nak bunuh diri, masya-Allah. Ini satu benda bukan senang kita nak cederakan diri sendiri kita sebab kita sayang diri kita, tapi kita dah ada perasaan macam tu ni memang sangat serius lah. Dan yang ketiga saya nampak dalam soalan ni ialah mungkin suami dia. Dia ini yang sedih ya. Suami tinggal macam tu je. Sedangkan saya yakin macam ni. Kita semua yakin kita ni jodoh di tangan Tuhan. Dan Allah takdirkan isteri kita macam tu. Kalau kita tinggal, kita seolah-olah lari dari masalah. Lari dari tanggungjawab. Betul. Macam mana nak jumpa Allah nanti, nak jawab macam mana? Sedangkan saya saya pegang kepada pasangan kita tu sebagai tiket ke syurga. Ini saya amalkan sendiri. Sebagai tiket je. Macam Ustaz sebut tadi, macam mana perangai dia tak teruk ke apa ke, itu tiket kita tu. Baik buruk dia. Tuhan nak suruh kita ubah dia kan. Hanya kita yang mampu ubah dia. Jadi samalah dalam kes ni, suami dah lari, maknanya suami dah tinggal lah tiket ke syurga kan. Nanti pandai-pandailah jawab kan. Dan yang ketiga saya nampak dalam kes ni ialah keluarga. Keluarga tak nak bawa pergi hospital. Wah, ini sangat sedih kerana masyarakat kita masih ada stigma Ustaz dengan Dai. Kalau ada masalah mental ni seolah-olah orang tu jiwa tak tenang, tak kuat, lemah semangat, tak ada agama. Ini bagi saya satu pandangan yang salah kerana ini adalah penyakit. Dan jika kita tak berubat, kita pun bersubahat sebenarnya. Kita tak nak hantar berubat, kita bersubahat. Macam mana kita nak jawab nanti? Sedangkan guru kaunseling ini sangat-sangat memerlukan ubat. Jadi saya cadangkan tackle keluarga dulu. Dalam kes ni, suami dah tak ada, Puan Rahimah jumpa keluarga dulu. Tak payah jumpa kawan tu dulu, jumpa keluarga. Cuba yakinkan keluarga, it's okay, benda ni normal. Benda ni tunjuk statistik yang disebut tadi kan. Carilah statistik bahawa berapa, 3 dalam 10 manusia memang ada masalah ni. Kalau rasa segan, kita buat senyap-senyap, tak payah cerita kat orang. Tapi yakinkan keluarga tu dulu. Saya pernah terjumpa satu kes di mana seorang suami, dia memang dah lama tinggal bersama dan isteri dah tua lah, meninggal dahulu. Jadi suami pun dah tak ada apa nak look forward tu. Dia macam dia pun nak mati juga. Dan anak-anak dia sibuk dia bagi ubat Panadol lah apalah. Sedangkan ayah tu bukan sakit badan tapi dia sakit sini, sakit dalaman. Dia rindu sangat dekat isteri dia. Jadi saya cadangkan kepada keluarga tersebut, pujuk ayah supaya mendapat rawatan mental. Dan alhamdulillah bila mereka bawa pergi jumpa doktor, nampak suami tu happy balik, masuk zon hijau balik dan bersemangat balik untuk teruskan kehidupan. Dan sekarang saya dah berkahwin lain dah. Jadi itulah yang kita boleh lakukan pada guru kaunseling tadi. Pujuk keluarga dia dulu, bawa dia pergi jumpa. Ramai saja pakar-pakar di luar sana, pakar psikiatrik lah. Ini dah masuk consider kes serius. Kes serius. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada sahabat kita yang mengalami masalah seperti mana yang diceritakan oleh Puan Rahimah tadi di Facebook. Dan berikutnya Ustaz, kita alhamdulillah bersama kita di talian menerusi panggilan telefon pada ketika ini ialah salah seorang yang juga pesakit yang pernah mengalami kemurungan, iaitu saudari Intan, bukan nama sebenar, yang telah pun bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, selamat hari raya. Ya, saya pun. Baik, Saudari Intan, terima kasih atas kesudian untuk bersama-sama berkongsi pada pagi ini. Baik, untuk permulaan, pernah mengalami ataupun terlibat dalam kancah ataupun masalah kemurungan ataupun depresi yang sebagai permulaan untuk perkongsian pada pagi bersama dengan para penonton Tayana Ustaz yang menonton, mungkin hanya mampu mendengar suara saja. Mungkin perkara kemurungan ini dianggap sebagai perkara kecil ataupun remeh Saudari Intan. Tetapi Saudari Intan pernah secara peribadi mengalami masalah tersebut dan mungkin untuk berkongsi dengan kami pada pagi ini di Tayana Ustaz, mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan.
Okay, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Intan. Saya ada 2 orang anak. Yang sulung masa tu umur dia setahun. Saya dah bersalinkan anak nombor 2 pula. Jadi kiranya jarak dia rapat sangat. Dua-dua saya susu badan. Jadi lepas dah bersalin anak nombor 2 tu, yang saya banyak uruskan anak-anak semua sendiri. Bantu rumah tak ada. Kebetulan suami tak sibuk kerja. Masa ni slowly saya start rasa macam saya tak okey tau. Saya bangun pagi je saya rasa demotivate. Selalu rasa tak happy, cepat nak marah. Betul anak nombor 2 ni kecil lagi kan. Lepas tu jenis kuat menangis tau yang baby ni. Selalu muntah-muntah. Yang anak sulung pula masa tu baru nak start jalan. So most of the time saya rasa penat, rasa nak marah. Lepas tu saya ada Google simptom-simptom. Saya baca pasal postpartum depression. Mostly benda ni jadi dekat ibu yang baru lepas bersalin. Baik. Saya ingatkan benda ni okey lah. Mungkin nanti lepas dah bersalin nanti tak ada jadi apa-apa ke kan. Jadi kebetulan pula masa anak saya yang baby tu start masuk umur 3 bulan. Dia sakit. Kena sakit kulit. Allahu Akbar. Eczema yang teruk sangat. Jenis yang susah nak tidur. Nangis, nak mandi pun sakit. Memang jenis sakit kulit yang sangat teruk. Saya pergi berubat sana sini. Saya rasa peak point dia yang saya start rasa macam tak okey sangat. Memang time ni lah. Sebab sibuk uruskan anak kan. Betul. Saya penat. Jadi saya ada cuba share dengan kawan baik saya. Sebab dia pun ada anak. So saya harapkan dia faham saya. Saya cuba bagi tahu sikit-sikit lah. Saya cakap pasal diri saya kan. Tapi respon yang saya dapat daripada kawan saya tu macam dia tak faham saya. Dia macam tak cuba memahami. Dia just cakap, wah okey tak apa. Nanti lepas pantang ni semua mesti okey. Yang sebenarnya saya harapkan dia tanya betul-betul saya okey tak. Saya just nak luahkan isi hati saya. Sebab saya tak tahu nak share dekat siapa. Baik. Saya nak share dekat suami pun saya rasa bersalah. Saya tak nak takut dia macam tambah masalah dia dengan kerja dia lagi kan. Jadi saya banyak pendam. Jadi saudari Intan, bila pertama kali saudari menyedari bahawa saudari mengalami kemurungan, tindakan langkah pertama yang dilakukan adalah bercerita, berkongsi dengan sahabat. Selain daripada itu mungkin ada langkah-langkah lain yang diambil oleh saudari. Contohnya mendapatkan rawatan dan sebagainya. Sedikit. Masa tu sebenarnya benda ni jadi dah 5-6 tahun lepas. Jadi kesedaran masa tu memang tak ada. Jadi saya banyak baca dekat internet. Jadi saya tak tahu nak buat apa-apa. Saya cuba bagi tahu kawan pula macam tak nak ambil tahu kan. Dia tak faham. Jadi saya banyak pendam. Memang saya banyak sangat pendam. Mana kata ikhtiar sendiri untuk mencari info-info tentang masalah tersebut. Begitu saudari Intan ya. Jadi baik, untuk dalam kita kata bersama-sama dalam berjuang untuk memberikan sokongan kepada saudari dalam bergelut dengan masalah kemurungan ni, mungkin ada insan-insan yang selain daripada suami, ada mungkin mereka-mereka yang banyak memberikan sokongan moral kepada saudari Intan. Kebetulan ada seorang kawan saya ni, dia rajin tulis blog. Dia ada tulis, dia kira buat confession, dia cakap, dia pun macam saya juga, ada 2 anak. Dia kata dia memang ada depression yang sangat teruk. Dia memang share. Jadi dia kata jadi saya kebetulan masa tu saya rasa saya kuatkan diri. Mula saya malu tak mengaku. Tapi saya contact dia, saya share lah apa yang saya rasa dengan dia. Rupanya dia lagi teruk daripada saya. Jadi dekat situ saya rasa macam lega. Rupanya aku ni tak kesorangan. Ni ada juga orang yang ada masalah macam aku. Tapi mostly orang banyak pendam sebenarnya sebab rasa malu. Baik, Saudari Intan, kebanyakannya sebagaimana yang saudari sebut tadi ialah kebanyakan yang mengalami kemurungan atau depression ni dia malu sebenarnya untuk meluahkan apa yang dilalui sebenarnya, dan mungkin dia merasakan bahawa mereka-mereka yang dia berkongsi itu tak membantu sangat dia masalah yang dia alami. Dan mungkin sebagai nasihat terakhir kepada mereka-mereka yang mungkin mengalami masalah yang sama dengan saudari lalui ini, apakah nasihat terbaik kepada mereka yang melalui masalah kemurungan ni, saudari Intan? Untuk saya sendiri, saya rasa kena cari support system, orang yang sekeliling yang cuba untuk memahami kita. Jangan, lepas tu kurangkan social media lah. Pada masa tu saya banyak kurangkan sebab benda tu trigger untuk stress kita punya kemurungan. Sebab tahap saya memang teruk masa tu sampai saya rasa nak bunuh diri. Allahuakbar. Saya rasa stres sangat, saya tak pernah handle anak-anak. Saya rasa macam pernah ada juga, saya rasa macam nak bunuh anak saya.
Allahu Akbar. Saya berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kami di Tenda Ustaz mendoakan kebaikan dan juga kesihatan yang baik kepada saudari Intan dan juga mudah-mudahan anak-anak juga diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah. Dan doakan kami di Tenda Ustaz, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Terima kasih atas perkongsian pada pagi ini, Saudari Intan. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Ya, Alhamdulillah, sama-sama. Antara luahan dan juga pengalaman hidup, kegetiran yang dilalui, walaupun pahit untuk ditelan, benda dah berlaku. Sebagai kita kata pengalaman hidup yang mungkin tidak akan pernah diubah sejarah tersebut, Ustaz. Dan juga Tuan Zaid Muhammad sebagai kita kata ulasan sedikit tentang masalah yang dihadapi, mungkin sebagai kita kata tambahan daripada Ustaz Amran sendiri sedikit, insya-Allah. Baik, saya lihat dari sudut, ada satu hadis Nabi SAW, penyakit yang ada pada orang perempuan ni disebut dalam hadis tu penyakit ayan. Penyakit ayan ni dia ada kaitan dengan sawan, saraf dan macam-macam. Sehingga bila kita kaji, dan ada juga kaitan selain daripada kaitan zahir, dia ada berhubung dengan masalah jiwa. Masalah jiwa. So saya tidak banyak ilmu tapi pernah belajar dalam ilmu perawatan Islam. Dan saya selalu kata bahawa manusia, bila kita sebut yang di awal tadi tu, apabila perasaan, bila fikiran dan tindakan tidak dapat dikawal, ya, maka di sini sampai kepada sangat bahaya tahap dia. So saya selalu kata, kalaulah kemurungan yang sedemikian, maka rawatan paling baik dari sudut roh adalah bila Allah sebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bacalah Al-Quran dengan niat untuk merawat gangguan kita itu, untuk merawat ketidaktenteraman itu, sebab Al-Quran ni dia syifa wa rahmah. Syifa, penyembuh, ya, penyembuh, dan warahmah, kasih sayang. Ada orang baca Quran tak dapat kasih sayang, tapi kita mengharapkan baca Quran itu dapat kasih sayang Allah. So Allah akan tenangkan kita dan kita akan merasa bahawa bebanan menjaga anak itu adalah syurga Allah Taala. Ya, betul. Kita akan melihat kesibukan menyapu sampah, uruskan anak, suami pergi kerja, kita nampak satu kebaikan kepada kita. Ada orang nak anak, bernikah sampai 4 orang, tak dapat anak. Ada orang nak uruskan rumah, teringin nak basuh pinggan, teringin nak masak, tapi dia tak diberi ruang. Tapi awak harus bersyukur. Contoh, kita yang sibuk ni kan, pagi datang tanya lah Ustaz, kejap lagi sambung kuliah duha, lepas tu sambung kuliah zuhur, gini kan. Sampai satu ketika, Allahu Rabbi, banyaknya benda yang manfaat yang Allah bagi pada kita. Tapi kalau kita tak bersyukur, rugilah. Seseorang pekerja, kalau selalu bos duk bagi tahu, buat kerja. Suhaimi, stres. Tak selesai lagi ni. Contoh kan, suami apa ni, deadline dah sampai ni, tak siap lagi ke? Suhaimi dia tak boleh merungut. Apa merungut dia? Apa, bos asyik saya je. Suhaimi kena bersyukur. Kenapa? Dia kena bersyukur bahawa dia tu dipercayai oleh bos dia. Kan? Dia kena fikir gitu. Tambahanlah macam kita yang ada anak ramai, bebanan dan sebagainya. Maka kita kena bersyukur, tu semuanya hadiah. Allah tidak akan bagi benda yang sia-sia. So saya nak tambah sikit lagi. Berhubung dengan sahabiah kita itu. Perasaan. Ada satu kitab, walaupun kalam itu dikaitkan dengan tulisan Ibn Sina, tapi kita tak berapa pasti. Tapi ada satu cobaan, satu kajian, meletakkan seekor kambing dalam bekas, dalam kandang, tenang kat dalam tu. Satu lagi seekor kambing yang sebelah dia itu kandang serigala. Eksperimen lah ni. Eksperimen. Kan? Yang ni kambing ni dia satu je, seekor je. Yang ni seekor ni sebelah dengan serigala. Tak lama kemudian, yang sebelah dengan sangkar serigala ni mati. Stres. Sebab dia stres, dia fikir, walaupun serigala tak boleh masuk pun, tak boleh masuk, tapi dia fikir. Akhirnya fikiran itu melampau daripada tahap kemampuan fikir dia. Ini yang jadi masalah. Ya kan? Jadi saya pesan kepada saudari Intan tadi, bahawa tenang dan pusingkan minda kita itu, jadikan dia sebagai nikmat dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Perasaan tu dah membunuh dia dulu sebelum kematian yang datang kepada dia. Dan sedikit mungkin Tuan Zaid untuk ulasan saudari Intan kita yang berkongsi tadi sebagai yang terakhir sebelum kita tamat di TV3. Itulah keistimewaan seorang ibu. Walaupun telah
bergadai nyawa, melahirkan anak secara fizikal, diuji pula secara mental. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Intan lah kerana bekas pesakit, dan banyak poin-poin yang dia sebut tadi, dapatkan pertolongan. Saya nak sebut jugalah banyak pertolongan di Malaysia sebenarnya. Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, Befrienders, semua cari dalam internet, ada call. Dan support and share. Dia terbaca blog orang yang pernah ni. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengar kami ni, kami mungkin tak ada pengalaman sehebat Intan. Jadi kita belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Jadi saya nak tutup dengan satu untuk TV3 lah. Kepada kita boleh kita jumpa TV9. Ustaz banyak sebut pasal syukur. Saya nak share cara-cara bersyukur lah supaya kita sebagai ayah, ibu, pekerja, mungkin kita kadang-kadang terlupa bahawa itu tugas dan tanggungjawab. Dan kita terlalu mengharapkan contohnya pujian. Macam Suhaimi tadi, contoh Suhaimi tadi. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Saya nak share satu benda yang saya rasa ini menenangkan jiwa saya lah apabila diuji. Bertajuk biar. Ida Ustaz minta izin untuk share. Dia berbunyi begini. Biar orang tak puji, asalkan Allah mengetahui. Biar kerja penat, asalkan hasilnya berkat. Biar kerja susah macam Intan tadi, tapi asal tak terjebak rasuah. Bukan Intan lah, orang lain. Biar tak banyak wang, asalkan melimpah kasih sayang. Biar rumah kecil, asalkan anak-anak tak degil. Biar kereta lama, asalkan pergi ke mana-mana bersama-sama. Biarkan segalanya bukan bermakna kita putus asa, tetapi biarkan segalanya setelah kita buat semuanya. InsyaAllah itu akan menenangkan jiwa, tidak akan murung. Satu boleh dikatakan gurindam yang sangat ringkas dan sangat bermakna daripada Tuan Zaid Muhammad yang berkongsi dengan kita, dan mudah-mudahan para penonton dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi yang akan kita kongsikan dengan topik kemurungan ini ataupun depresi ini. Dan para penonton dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedar tak sedar kita akan tamat di siaran kita di TV3 dan kita akan sambung siaran tambahan 30 minit di TV9. Jadi jumpa di TV9 selepas ini. Saudara, biasakan kehidupan norma baharu, dakwah biar tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Jumpa selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita terkurung dalam rumah kita, tapi tidak menghalang kita untuk terus bersilaturahim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, dan kami satu keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada sanak saudara dan keluarga, adik-beradik, sahabat handai. Dan walaupun kita tidak bersama pada tahun ini, tapi doa telah mendekat dan menyatukan hati kita, insya-Allah. Taqabbalallah minna wa minkum. Selamat Hari Raya minal aidil wal faizin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim, insya-Allah. Dari saya, Prof. Maidia Dr. Sharifah Hayati, seisi keluarga ingin mengucapkan stay home, stay safe. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Jangan bangga duduk rumah. Dari kami sekeluarga, Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, norma baharu, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik murung, siaran tambahan 30 minit di TV9. Dan bagi anda yang menonton kami bermula dari awal program sehinggalah saat ini, ketika ini, Alhamdulillah telah banyak kita kongsikan bersama yang berbahagia panel kita, Ustaz Amran Yusof dan juga tetamu jemputan Tuan Zaid Muhammad. Dan berkenaan dengan murung ataupun depresi ini, satu perkara yang kita selalu ulang sebut bahawasanya salah satu penyakit yang cukup berbahaya yang perlu dirawat dengan segera, dan mereka yang berada dalam lingkungan mereka yang murung ini juga perlu sama-sama mengambil langkah-langkah yang perlu dengan disertakan dengan ilmu supaya tidak memberikan kemudaratan yang lebih besar kepada mereka yang mengalami kemurungan. Dan seperti biasa, bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi 0377261603 atau menerusi aplikasi WhatsApp di 011
12336480 atau menerusi Facebook rasmi kami iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Dan baiklah para penonton dan juga yang bagi Ustaz dan juga Tuan Zaid, kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dalam keadaan yang mungkin income ataupun pendapatan masing-masing terjejas. Kita tak boleh merentas negeri kalau tidak ada keperluan yang mendesak, hanya boleh merentas desa saja. Lebih kurang gitulah sahabat saya sebut, tak boleh rentas negeri, hanya boleh rentas desa saja. Tapi baik, dalam keadaan yang mungkin kekarangan ekonomi yang berlaku, masalah keluarga dan pelbagai lagi masalah, dan dilihat antara punca ekonomi yang terputus ini menyebabkan mungkin berlakunya masalah-masalah yang lebih besar seperti mana kemurungan dan juga depression. Mungkin sedikit daripada yang bagi Ustaz terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semua orang akan menghadapi masalah yang sama apabila kita tak boleh bekerja. Betul. Bukan segalanya duit, tapi segalanya perlukan duit. Segalanya perlukan duit. So bila dalam keluarga asas, ya, struktur asas tu, yang tu yang paling penting sekali. Apabila yang itu tak ada, maka akan stres seorang suami, ketua keluarga, dia stres. Akhirnya stres itu dirasai oleh isterinya. Sebab isteri duk minta, kenapa ini. Kemudian sama juga dirasai oleh anak-anaknya. Puncanya satu je, puncanya keuangan. Sebab cuma waktu ini saya lebih suka melihat dari sudut yang lebih positif lah. Dari sudut positif, sebab kita kena renung satu ketika dulu Allah bagi kita macam-macam dah. Betul. Ya, Allah bagi kita makan sarapan pagi, sarapan awal pagi cukup pisang. Satu lagi pergi pejabat makan nasi lemak, lauk sotong, makan tengah hari biryani gam, minum petang kari pap king kong, makan malam juara tom yam ke apa dan sebagainya lah. So waktu ini kadang-kadang terjadi sedemikian. Itulah ujian Allah Ta'ala. Maka semuanya harus merenung sekejap tentang kebaikan yang dia pernah lalui dan bersyukur sekejap. Kemudian bagi ahli keluarga, tolong jangan bebankan salah seorang daripada ahli keluarga kita. Nanti akan zahir tekanan, stres dan sebagainya. Tapi kalau masing-masing belajar untuk menerima keadaan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Sebab tu saya selalu doa dalam kehidupan saya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihah. Ilmu yang kita dapat manfaat pada kita, rezeki tu tayyiban yang baik, malah diberkati oleh Allah Taala. So dapat sikit, bersyukur, insya-Allah. Yang itu saling faham, memahami, sebab berpuluh tahun kita dah terima elok, dan syukur juga pihak kerajaan sangat cepat memahami. Sangat cepat. Bagi itulah, bagi inilah, kan segala macam dia bagi. Cuma di sinilah saya dengan beberapa sahabat, terutama yang ada kelebihan ni, diorang ni hantar pada kami. Ustaz tolong cari orang miskin, tolong cari orang miskin. So kita cari mereka-mereka yang hilang pendapatan. Hilang pendapatan dan support. Setiap 10 hari kita pergi bagi bantuan. Setiap 10 hari kita bagi bantuan. Alhamdulillah. Yang ni kita kena usaha sama-sama. Paling penting jangan bebel dan jangan beban jadikan sebuah masalah. Betul. Tapi cari jalan keluar daripada duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit seperti yang saya sebut tadi. Dan mungkin Tuan Zaid Muhammad pernah berhadapan dengan pesakit-pesakit ataupun mereka-mereka yang datang meminta nasihat dan juga motivasi. Mungkin sebagai kita kata kekarangan ekonomi yang berlaku pada hari ini yang melibatkan bukan puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu yang kehilangan pekerjaan. Mungkin di luar negara kita lihat di Amerika Syarikat, para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku secara drastik ataupun secara tiba-tiba. Dan penerimaannya itu mungkin dalam keadaan yang mungkin tidak bersedia. Dan mungkin sedikit daripada Tuan Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu topik yang sensitif lah. Betul. Sebab salah cakap nanti orang katalah, kau tak tahu, kau tak kena, kau tak tahu. Orang bash kita balik. Orang bash kita balik. Tapi apa yang saya ingin share kat sini, saya sebagai financial consultant juga pernah melihat orang masuk zon hitam financial, iaitu nak bankrupt. Malah dah bankrupt lah. Bankrupt dah, tak ada apa dah. Tapi kebanyakan kita belum sampai level tu. Jadi kita kena, saya sangat setuju dengan Ustaz sebut tadi, ini fasa ujian untuk kita. Kita dah banyak selesa sebenarnya berbanding dengan orang lain kan. Kita dah ada macam-macam
Itu lagi susah sebenarnya. Sebab kita dah biasa selesa, sekali tak ada kerja. Orang dah biasa susah, dia okey je. Allah. Ini orang yang biasa senang, sekali tak ada kerja, tu jam. Okey, jadi antara tips saya boleh share dalam masa yang pendek ni, pertama sekali kita kena tengok balik cara kita belanja. Betul. Mungkin sebelum ni 70%, 80% kita makan kat luar. Kan ini masanya kita DIY, buat sendiri. Semua kena terlibat. Mak, ayah, anak-anak buat sendiri. Saya tak pandai masak kat rumah. Saya cakap awal-awal saya tak pandai masak. Tapi saya masih boleh membantu proses memasak di rumah. Kerana memasak tu panjang proses dia. Daripada potong bawang sampai basuh pinggan. Saya volunteer awal-awal lah, saya basuh pinggan. Dia membuatkan orang semangat untuk DIY. Isteri saya pun akan semangat untuk DIY. Buat sendiri kat rumah. Masak sendiri kat rumah kerana dia tak payah basuh pinggan. Belanja pun jimat. Kalau masak kat rumah, belanja jimat sehingga 70%. Kalau kita pandai beli barang-barang yang murah, tanam sendiri pun boleh. Ada bucu-bucu rumah tu. Manfaatkan tanah. Manfaatkan tanah. Ada bawang ke, lada ke, apa-apalah. Yang ni jarang orang nak buat satu lagi ialah libatkan kerjasama anak-anak. Macam Ustaz sebut tadi, masa ni lah kita duduk bersidang di meja kat rumah. Kita ada bajet banyak ni aja setiap bulan. Kita ada simpanan banyak ni. Minta tolong, semua orang tahu. Kena semua anak-anak tahu. Kita ada banyak ayah tak ada kerja contohnya. Jadi sama-sama kena bantu. Kita akan terkejut. Anak-anak akan bagi idea. Dia kata tak apalah ayah, kita tak payah pergi makan kat luar pun tak apa, abang sanggup bantu. Ini hikmah dia. Di sebalik hilang kerja tu tak pasal-pasal hubungan keluarga kita meningkat. Ini antara lagi. Dan buat senarai. Kalau nak pergi shopping, tolong jangan pergi tangan kosong. Ini memang kalah lah. Orang hebat macam mana pun, dia masuk supermarket, awal-awal lagi dia dah fail. Sebab apa? Dia tengok Ribena. Beli 2 dapat 1 percuma. Dia pun beli. Padahal semua hidup tak pernah minum Ribena. Fail. Jadi bawa senarai. Buat senarai jangan masa lapar. Buat senarai masa happy, masa kenyang. Baru kita tahu benda tu memang kita perlu. Dan satu lagi mungkin ini susah sikit nak buat. Ambillah peluang. Ini saya anggaplah kita telah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencuba satu benda yang baru. Kepada yang mungkin bekerja sebelum ni, biasa kita dengar ramai orang komplain pasal kerja dia. Betul. Bos tak betul lah, kerja tak sedap lah, macam-macam. Sekarang dah tak ada kerja, peluang untuk cari kerja yang baru. Maknanya Allah Subhanahu Taala push kita. Kerana kita, Allah tak push, kita tak bergerak. Keluar dari zon selesa. Ambil peluang ni. Tapi sebelum tu jangan terus terjun. Kita tingkatkan nilai diri kita. Nilai. Orang tak bayar kita sebab pengetahuan kita, tapi orang bayar gaji kita tinggi, mahal kerana kita membawa nilai. Dan dalam nilai itu dia ada beberapa elemen. Pertama sekali attitude. Sikap kita positif, ceria. I for ilmu, tambah ilmu. Peluang masa ni kita belajar, tambahkan ilmu dan pengalaman. Pengalaman pun je ilmu juga. Jadi sepatutnya kita nilai kita tinggi, insya-Allah kita akan insya-Allah yakinlah banyakkan berdoa dan kita kena yakin satu benda dari segi Islamik pula. Ketika inilah seolah-olah kita tak ada bergantung harap dengan orang lain dah. Orang lain tak boleh tolong kita dah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh bantu kita. Masa ni terbangunlah tengah malam. Kalau sebelum ni liat nak bangun tengah malam, dah hilang kerja, liat juga, beratlah. Kan? Dah hilang kerja, kena bangun tengah malam, berdoa, ya Allah. Saya pernah cuba, saya pun pernah hilang kerja. Awal-awal saya dulu, saya tak ada kerja. Saya bangun tengah malam, minta doa. Saya buat solat hajat dengan cabar diri kita buat dalam bentuk yang susah. 7 hari berturut-turut. InsyaAllah dalam 1 hari itu Allah akan makbulkan doa kita. Yakin satu benda, Allah pembantu kita, insyaAllah akan berjaya. Amin, insyaAllah. Mudah-mudahan hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mudah-mudahan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Banyak lagi yang akan kita kongsikan, Tuan Zaid dan juga Ustaz Amran Yusof. InsyaAllah saudara teruskan atau biasakan kehidupan norma baharu, dakwah. Biar tanya ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita berehat seketika. Seorang wanita warga Emas dibunuh oleh anak perempuannya selepas kedua-duanya bertikam lidah di lahar kepar dekat kepala batas Pulau Pinang malam tadi. Suspek didapati membelasah mangsa berusia 90 tahun dengan topi keledar dan tongkat sehingga maut.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz Norma Baharu, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membicarakan topik murung, dan bagi anda para penonton, mari sama-sama kita terus berselawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita dah pun sampai di hari Jumaat penghulu bagi sekalian hari, dan insya-Allah kita masih lagi dalam perkongsian topik murung yang cukup membimbangkan kita sebenarnya. Selain daripada masalah ataupun penyakit-penyakit yang lain, masalah kemurungan dan depresi juga merupakan masalah yang semakin berlaku pertambahan dalam kalangan rakyat negara kita, dan kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesembuhan dan kekuatan jiwa kepada mereka yang mengalami masalah ini insya-Allah. Dan berikutnya yang bagi Ustaz dan juga Ustaz Amran Yusof, sebagaimana kita saksikan di paparan sebelum kita berehat sebentar tadi, seorang anak sanggup memukul, bahkan ada sanggup membunuh ibu sendiri berusia dalam kalangan warga emas, dalam keadaan tidak berperi kemanusiaan, tak boleh fikir yang mana baik mana buruk. Anak darah daging sendiri sanggup melakukan perkara sedemikian, Ustaz, dan ini merupakan satu kebimbangan yang cukup besar kepada kita dan para penonton. Kita berharap mudah-mudahan seluruh ibu dan juga ayah diberikan kekuatan dalam mendidik anak-anak insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya soalan yang datang daripada sahabat Facebook kita, Tuan Zaid dan juga Ustaz Amran Yusof. AJ Diana yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Amran, panel jemputan Tuan Zaid, Dayanas dan semua kru penerbitan serta penonton Tanyalah Ustaz TV3. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Soalan saya yang pertama mungkin ditujukan kepada Tuan Zaid untuk menjawab soalan ini. Mengapakah penyakit murung dilihat sesuatu yang agak membimbangkan dalam kehidupan yang semakin maju dan moden sekarang ini? Dan soalan yang kedua untuk Ustaz Amran, sejauh manakah pula penyakit murung ini boleh memberi kesan dalam ibadah seharian seseorang itu? Apakah ianya diterima atau diwajibkan hukum ke atasnya? Mohon perkongsian daripada Ustaz dan panel jemputan. Jazakallah khairan kathir. Baik, soalan pertama mungkin Tuan Zaid boleh menjawab dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik soalan ni kerana sangat relevan dengan apa yang kita sedang hadapi. Secara ringkas, kenapa hari ini semakin maju, semakin moden, semakin banyak pula kemurungan? Saya letakkan ini kepada zaman kita ni, zaman teknologi ICT 3.0, dan sekarang kita dah masuk kepada 4.0 iaitu Industrial Revolution. Di mana semuanya berlaku dengan cepat. Kita panggil secara ringkas zaman viral. Zaman viral ni kerana banyak tools atau peralatan, social media dan sebagainya cepat merebak. Viral ni asal daripada virus. Dan bila virus ni satu benda kita kena berhati-hatilah. Dan dalam kes ni kenapa banyak penyakit murung, saya rasa sebab kita pun secara tak sedar merebakkan virus hati. Menularkan virus. Kita sekarang virus COVID-19. Itu cerita lain. Tetapi ini ada virus yang bahaya juga, iaitu virus hati. Allahu Akbar. 3 benda yang saya boleh letak kat sini. Pertama sekali, dengki, iri hati dan tak puas hati. Dia mudah viral. Contohnya, kawan kita masuk dalam Instagram, masak apa tak jadi. Dia masak apa tak jadi tu pun dia dengki. Allah Akbar. Kenapa? Tak jadi pun dengki. Tak jadi pun dengki. Inilah masalah. Kalau jadi lagi takut dengki. Kalau jadi lagi iri hati, pengsan terus agaknya. Jadi ini AJ Diana, saya rasa kepada para penonton semua, berhati-hati dengan virus hati ni. Apa yang kita boleh buat ialah kita cuba cari vaksin kepada virus hati tadi. Vaksin kepada virus hati ni senang, iaitu redha, berlapang dada, yakin setiap orang ada rezeki masing-masing. Tak apa, itu perjalanan hidup dia. Kita risau kepada perjalanan hidup kita. Banyak lagi kita tak buat sebenarnya. Buat apa kita nak dengki kat orang, betul tak? Kita sendiri banyak tugas yang tak siap. Keluarga kita, kerjaya kita, perniagaan kita. Kita risau yang tu. Itu tak apa. Jangan nak sibuk hal orang. Dan insya-Allah jika kita mampu kawal viral atau tular ni, insya-Allah kita akan tenang sikit walaupun kita berada di ambang IR 4.0. Tak apa lagi akan tular di masa hadapan. Betul. Tapi kita kita inject vaksin ni dalam hati kita. Apa orang nak buat, itu hal dia. Aku nak
fokus kepada objektif hidup aku nak masuk syurga. Jangan sebab virus ni buat kita masuk neraka. Allah. Kita jangan ambil serius sangatlah. Kadang-kadang benda dalam hidup kita ni banyak kita terlalu serius sangat. Kalau benda serius tu kita ambil serius bagus. Tapi kadang benda remeh pun kita anggap serius. Ini satu perkara yang cukup memberikan kesan kepada jiwa kita. Dan soalan yang kedua Ustaz Amran tentang penyakit murung, adakah memberi kesan dari sudut ibadah seseorang tu Ustaz? Sikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, kemurungan kadang-kadang dia menyebabkan kepada tak dapat kawal diri. So orang yang tak dapat kawal diri ni, kalau kita tengok hukum orang nyanyuk, orang gila, orang apa ni, dia tidak dibebankan dengan syariat. Gugur dengan syariat. Dia gugur syariat di atas dia. So dia tidak jatuh berdosa bila buat kemungkaran, atau tidak jatuh berdosa bila meninggalkan kewajiban. Tetapi yang kita nak ambil berat adalah kemurungan menyebabkan dia gagal untuk melakukan ibadah. Stres dia tu menyebabkan solat dia jadi lambat. Sepatutnya stres tu menyebabkan dia dekat pada Allah. Tapi dia semakin jauh. So kenapa yang semakin jauh? Pertama, dia macam kes yang tadi tu. Dia terbiar. Suami tinggalkan, anak-anak pergi jauh, tak nak pergi hospital, tak nak usaha. Suasana dikeliling tidak membantu dia. Sehingga dia ketinggalan seorang diri. Ini. So bila saya suka nak kaitkan dengan satu doa yang kita selalu baca, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kita selalu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allah, tolong, kita minta pada Allah, jauhkan atau hindari aku hammi wal hazan. Keluh kesah, duka cita. Ni benda bahaya. Keluh kesah. Duit banyak pun berkira. Saya orang takut orang ambil. Duit tak ada, komplain pula kerajaan tak bagi bantuan. Kan? Duka cita. Orang lain anak tak ada, awak ada anak, duka cita sebab tak dapat 5A. Itu bahaya. So ada dalam hadis ni ada 8 perangai yang menyebabkan manusia boleh jadi murung. Pertama, keluh kesah tadi. Yang kedua, duka cita. Mudah sangat sedih. Yang ketiga, lemah. Diri kita bila berhadapan dengan satu-satu masalah, kita terus down. Cepat sangat pasrah. Sedangkan kita diberi kekuatan. Okay? Yang keempat, malas. Malas nak berjuang, malas nak belajar, malas nak beribadah, malas nak ambil peduli, malas nak minta nasihat dengan kawan. Yang seterusnya, yang kelima, pengecut. Kita takut untuk berhadapan dengan orang, takut berhadapan dengan masalah. Yang seterusnya, yang keenam, kedekut, bakhil. Ya, jangan risau sebab orang yang bersedekah tak pernah ada dalam sejarah jatuh miskin. Yang ada dalam sejarah orang kaya kedekut jatuh miskin. Jangan risau. So satu rawatan, kalau kita belajar, ulama kata bila nak menghindarkan sakit ini, salah satu rawatannya adalah dengan bersedekah. Yang ketujuh, bebanan hutang. Ini kita sembang tadi tu kan. Hutang ni memang hutang boleh tak? Islam membenarkan hutang. Tapi pada hal-hal yang tertentu, jangan beban hutang. Ini jadi masalah. Kalau kita baca percentage di Malaysia, orang umur dah bawah daripada 35 banyak bankruptcy akibat daripada kredit kad punya hutang. Dan yang ke-8, zalim, iaitu manusia yang zalim. Manusia yang membebankan manusia lain sehingga orang lain tertekan. Dan dia bawa kereta memusnahkan orang lain, dia segala-galalah dia ada. Jadi kesan tak? Memang beri kesan. So kita nak twist. Apa maksud twist ni? Kita nak kembalikan apa sahaja kemurungan yang kita hadapi, stres yang kita hadapi, menjadi satu kekuatan untuk kita angkat tangan dan minta pada Allah Ta'ala. Menghampirkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Terutama waktu PKP yang kita tak boleh keluar ni. Kan ya? Bila duduk dengan pasangan hidup kita, belajar memahami anak-anak dan sebagainya, insya-Allah semua akan jadi elok. Ya, jadi jangan lupalah, saya nak tutup soalan ni dengan jawapan dia, tolong baca doa.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Kalau tak mahir Arab, bahasa Melayu pun boleh, Ustaz. Yang penting yang bahasa kita faham. Allahu akbar. Dan berikutnya mungkin sebagai kita kata raikan soalan terakhir daripada sahabat kita di Facebook, Sahziatul Sidik yang bertanya, Ustaz dan juga Tuan Zaid. Assalamualaikum Ustaz, panel jemputan dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKPB sekarang, pelbagai isu emosi seperti tekanan perasaan, ekonomi dan kemurungan melanda masyarakat, terutamanya terhadap institusi rumah tangga. Apakah peranan sebagai ketua keluarga dalam memastikan agar dapat membendung permasalahan murung ini berlaku terjadi kepada ahli keluarga? Mohon pencerahan. Sekian, terima kasih semua. Ini satu persoalan yang juga kita mungkin boleh anggap sebagai kesimpulan ringkaslah daripada Tuan Zaid Muhammad untuk soalan Sahziatul Sidik di Facebook. Dipersilakan. Okay, saya buat kesimpulan teruslah ya. Okey, sebagai ketua keluarga, sebagai seorang ayah, seorang ibu, kita kena sedar itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang keluarga positif, many caring opportunities. Jadi kita kena cari jalan supaya keluarga kita sentiasa positif. Saya anggapkan kita ni sebagai satu tim bola lah. Tim bola di mana kita ni sebagai, kalau ayah mungkin sebagai kapten. Kapten yang baik, dia tak fikir kepada diri dia sendiri. Dia tak fikir nak sumbat gol, nak dapat glory, bukan. Tapi dia fikir untuk menang perlawanan tu. Dan kadang-kala ada kelemahan daripada tim kita. Ada mungkin penyerang tak berapa kuat. Mungkin sekarang kita kena serang, kita kena attack. Maka penyerang pun kena turun ke bawah, kena defend. Jadi walaupun ada peranan masing-masing, tetapi kita kena saling bantu-membantu. Dan sebagai kapten, kita kena bagi inspirasi kepada keluarga. Ayat-ayat yang keluar dari mulut kita tu sepatutnya memberi inspirasi, bukan menambah tekanan kepada keluarga kita. Beletir tu boleh, tapi buatlah dengan cara yang betul. Dan orang yang terima leteran tu pun kena terima dengan baiklah. Kalau mak ayah beletir, kita sebagai anak, kita pun cakap I love you too. Sebab mak ayah marah anak-anak tu, dia sayang kita. Kita cakap kat dia I love you too. InsyaAllah baik. Jadi InsyaAllah kalau kita sama-sama memainkan peranan macam ni, jangan fikir diri sendiri, tapi kita fikir keluarga. InsyaAllah keluarga kita adalah kunci kita ke syurga. Tiket tu jannah, tiket ke syurga. InsyaAllah kita boleh bawa bersama-sama. Jangan tercicir walau seorang ahli keluarga pun. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Macam pasukan bola sepak. Alhamdulillah, satu ringkasan dan juga rumusan yang cukup baik daripada yang bahagia Tuan Zaid. Dan juga sebagai penutup terakhir ringkas, kita mudah-mudahan hari Jumaat yang penuh keberkatan ni kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh yang bahagia Ustaz Amran Yusof. InsyaAllah Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin Allah. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika minal ajzi wal kasal wa na'udhu bika minal jubni wal bukh wa na'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, hindari kami dari stres dan tekanan dalam kehidupan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah, bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tauti kami dengan silaturrahim ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih
diucapkan kepada Yang Bahagia Ustaz Amran Yusof dan juga Tuan Zaid Muhammad atas kesudian bersama-sama kita untuk topik murung pada pagi ini. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan tayangan Ustaz pada esok hari 5 rukun bersama Dai Hadari dan juga Ustaz Roslan Muhammad dan juga Brigadier Jeneral Datuk Haji Nawawi Daud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dan beri peluang kepada kita dan kesempatan untuk kita terus menimba ilmu. Mudah-mudahan. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.